Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada saudara pengurusi majlis yang saya hormati, Ayahanda Penghulu Haji Rahman, Ayahanda pengurusi Masjid Darussalam Tuan Haji Ismail dan ahli jawatankuasa pengurusan masjid, pegawai masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para tabi'in, para muslimin muslimat yang berada pada jalan mereka, dan mudah-mudahan tuan-tuan kita semua berada pada jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Dan alhamdulillah juga tuan-tuan, kita masih lagi diberi kesempatan, masa, ruang, waktu untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita. Allah masih lagi menghidupkan kita di tahun baru 1442 Hijri. Bawa je masuk lepas maghrib tahun baru, kita melangkah ke tahun yang baru dengan niat yang baru, dengan azam yang baru, dengan cita-cita yang baru untuk perubahan yang lebih baik lagi tuan-tuan. Dan kita masih lagi berada dalam PKPP, tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, yang memerlukan tuan-tuan kita mengamalkan norma-norma baru, yang barangkali tuan-tuan, bagi yang kita dah hidup 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, 30 tahun kah, dalam sejarah barangkali kan, norma baru untuk yang kita amalkan, baru untuk hidup kita kali nemu norma-norma baru yang termasuk kita terpaksa diamalkan dalam konteks kita beribadah di masjid. Kalau sebelum tu imam ada rapat saf kan, lurus dah rapat ke saf, kira tu si berani imam ada lagi, sebab dah SOP-nya menjarakkan 1 meter di antara satu sama lain. Itu memerlukan penghijrahan tuan-tuan, yang asasnya untuk menyelamatkan nyawa. Yang salah satu maqasid syariah kita adalah untuk menyelamatkan nyawa manusia. Hendaklah kita berjaga-jaga mematuhi apa jua yang dikendaki oleh pemerintah kita, atas dasar untuk menyelamatkan nyawa. Dan tempoh untuk kita tahu bila berakhir kan. Selagi vaksinnya belum lagi dijumpai, belum ada keberkesanan vaksin untuk menyembuhkan COVID-19 tu, maka mungkin agak tempoh yang panjang untuk kita berada dalam keadaan sebegini tuan-tuan. Barangkali ya penghijrahan yang perlu kepada pengorbanan kita, yang perlu kita lihat sama-sama. Dan insya-Allah tuan-tuan, dengan masa yang ada sedikit ini tuan-tuan, kita cuba untuk bicarakan tentang hijrah. Bila masuk 1 Muharram tu, tahun baru hijrah, kita akan bicarakan tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berlaku lebih 1000 tahun dahulu kan. 1441 tahun dahulu telah berlaku kepada Rasulullah dan para sahabat. Itu sejarah lebih 1000 tahun dulu dah berlaku tuan-tuan, yang kita tidak melihat dengan mata kasar kita, yang tidak bersama dengan Rasulullah, tidak bersama dengan para sahabat. Tapi ia dah sejarah yang telah dibukukan, yang telah dikitabkan, yang telah berada dalam yang telah kita belajar dulu maghrib kan. Tapi yang nama sejarah tu, kalau nya sekadar dalam kitab aja, dalam buku aja, ataupun kita belajar dulu di sekolah rendah, sekolah menengah dulu aja, nya akan jadi apa-apa kan. Nya tinggal sejarah tinggal sejarah. Sebab itu yang namanya sejarah tuan-tuannya perlu diceritakan, nya perlu dipadah, nya perlu diceramahkan, terutama bila tiba masa dan ketikanya, tarikh-tarikh penting untuk dalam Islam, bila ma'al hijrah, bila maudur rasul, bila masuknya
Zulhijjah, 10 Zulhijjah, raya haji dan sebagainya. So peristiwa penting itu memang perlu diceritakan. Sebab kadang-kadang kita muka di impun kitab ya, walaupun ada banyak kitab, tapi kadang-kadang berat nak mukanya kan. Sebab itu tuan-tuan penting diceritakan sejarah ini dan kita hadir dalam majlis-majlis ilmu untuk sama-sama kita menghayati apa jua yang berlaku dalam sejarah perjuangan Islam, terutama bab hijrah tu. Sebab bermula daripada hijrah sebenarnya dok kan, kita nanggap titik permulaan perkembangan Islam itu sampai kini tu kan, bahkan sampai kita di bumi Sarawak Darul Hana tu pun Islam berkembang dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sempurna. Kita dapat mengamalkan Islam dalam keadaan yang baik. Sebab itu tuan-tuan, bila kita bicara tentang hijrah tu, satu benda yang berlaku zaman Nabi ya tuan-tuan, bukannya setakat hijrah fizikal kan, bukan setakat Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah sejauh 400 lebih kilometer, yang Nabi memakan masa lebih kurang ada beberapa pandangan ulama, kalau kita baca kitab yang ditulis oleh Said Ramadan Al-Buti, yang mana Nabi itu hijrah bermula daripada 2 Rabiul Awal dan Nabi tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Tapi dalam kitab lain ada yang madah Nabi hijrah bermula daripada 27 Safar dan Nabi sampai di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Dan bukan Nabi hijrah pada 1 Muharram. 1 Muharram tu adalah permulaan bulan perkiraan tahun, tapi tahun hijrah tu pernah mengambil peristiwa hijrah yang berlaku kepada Nabi dan para sahabat lebih 1441 hijrah dahulu. Dan kalau kita nanggah hijrah Nabi tuan-tuan, Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah ya, saya sebut tadi bukan fizikal saja kan. Lebih antara 10 hingga 15 hari Nabi berjalan, Nabi menunggang tunggangannya daripada Mekah ke Madinah ya. Ia bukan satu perjalanan yang mudah. Kalau kini tu kan kita pergi haji atau pergi umrah, perjalanan 400 lebih kilometer ya daripada Mekah ke Madinah ya, lebih kurang 7-8 jam aja menggunakan highway jalan kacak daripada Mekah ke Madinah ya. Ya pun kita mengeluh juga kan, duduk dalam bas, penat duduk dalam bas, bahkan dalam ekor lagi dalam bas. Tapi bayangkan tuan-tuan, Nabi dia perjalanan daripada Mekah ya ke Madinah yang mengambil masa berhari-hari ya, yang menunggang kenderaannya tanpa ekor, tanpa ada kemudahan-kemudahan yang kita kini tu tuan-tuan. Memang menyukarkan perjalanan yang penuh berliku, perjalanan yang penuh cabaran dan sebagainya, yang kita boleh ambil iktibar, kita boleh ambil ibrah di sini bagaimana perjalanan Nabi yang sangat sukar tuan-tuan. Sebab hijrah tu bukan benda yang mudah nak. Bukan benda yang mudah hijrah. Nak berubah tu bukan benda yang mudah sebenarnya. Bukan benda yang berubah. Mungkin perpindahan satu tempat ke satu tempat agak mudah. Orang pindah, kita pindah tak biasa. Ada orang pindah dari Miri ke Kuching, dari Bintulu ke Kuching, orang Kuching pindah ke Bintulu. Ya, perpindahan tempat itu biasa. Sebab faktor kita mencari rezeki, faktor kita kahwin dengan seseorang di satu tempat dan sebagainya. Ya, perpindahan satu tempat ke satu tempat. Tapi yang paling sukar sebenarnya tuan-tuan, perpindahan, bagaimana kita nak mindah sesuatu yang negatif kepada benda yang positif. Sebab Nabi pindahnya daripada Mekah ke Madinah ya, daripada sebab bila di Mekah itu dalam keadaan yang ditekan, sahabat Nabi dianiaya dan sebagainya. Tapi bila tiba di Madinah dengan suasana yang baik, dengan sahabat-sahabat yang baik, dengan suasana kondisi yang baik untuk menyuburkan Islam, maka Nabi memeroh Islam ya sehingga subur di bumi Madinah ya tuan-tuan. Sebab juga kalau kita bila kita kalau kita pergi haji umrah tuan-tuan, kadang-kadang kita perbezaan orang Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah tu watak manusianya pun agak berbeza sebenarnya. Kalau kita perasan, watak orang Madinah tu lebih soft, lebih lembut lagi daripada orang Mekah. Bila kita berada di bumi Madinah tu, saya nak masukkan adalah beza watak manusia dan suasananya.
Suasana Madinah tu mungkin keberkatan Nabi dikebumikan di bumi Madinah. Nabi berada di bumi Madinah, ya, suasananya lebih apa nama kita madah tenang daripada kesibukan berada di Mekah sebenarnya. Kalau kita dapat nangga suasana macam ni, tuan-tuan. Cumanya tuan-tuan, bila kita nangga tentang hijrah tu, kalau hijrah tu saya nyebut tadi benda yang sukar, benda yang payah. Kalau si benar-benar, kalau bukan kerana niat kita betul-betul nak hijrah, kalau si kerana azam kita betul nak hijrah, maka sukar, memang agak payah untuk berhijrah, tuan-tuan. Sebab tu hijrah yang bermula dengan hati, kan, yang bermula dari dalaman dulu. Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Tiap perbuatan, ya, setiap amalan itu akan bermula dengan niat. Bermula di dalam tu, daripada yang tidak nampak dengan mata kasar ini. Sebab Nabi sebut juga, kan, iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluh ala wahya qalb. Ketahuilah dalam diri manusia tu ada seketul daging. Kalau baik dagingnya, maka baiklah keseluruhannya. Tapi kalau daging yang busuk, daging yang si bagus, maka akan rosaklah keseluruhannya. Ketahui ia adalah hati. Sebab itu sangat penting, tuan-tuan, kita nak jaga hati kita. Hati tu kita umpama macam-macam, kan. Ada orang sakit hati, ada orang baik hati, ada orang ada buah hati, ada orang jadi macam-macam hati itu digambarkan dengan benda baik dan benda yang buruk, tuan-tuan. Tapi hakikatnya untuk jadi seorang yang baik itu hatinya kena baik. Hendak dibersihkan dulu, hendaklah disucikan, supaya cerminan luarannya kelak akan jadi baik. Sebab itu pernah, kan, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah Nabi, ya, pun ada orang yang berhijrah bukan kerana Allah dan Rasulnya. Kan, peristiwa seorang lelaki yang hijrah, dalam satu riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu madah, terdapat di kalangan kami ada seorang lelaki yang hendak meminang seorang perempuan yang namanya Ummu Qais. Ummu Qais tu nak dipinang oleh seorang lelaki, tapi Ummu Qais tu nya simuk dipinang lelaki tersebut, melainkan lelaki tersebut mau sama-sama pergi hijrah ke Madinah. Lalu kerana nak kahwin dengan Ummu Qais, ya, maka lelaki tersebut pun ikut hijrah ke Madinah. Lalu kata Ibnu Mas'ud, bila dia dah hijrah ke Madinah, ya, maka mereka pun berkahwin. Lelaki tersebut dan Ummu Qais pun berkahwin, dan lelaki tersebut digelar sebagai muhajir Ummu Qais. Penghijrah Ummu Qais. Sebab Nabi pesan dalam hadis, ya, siapa yang berhijrah kerana perempuan, maka ianya dapat. Tapi kalau yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka itunya dapat. Sebab itu, tuan-tuan, kita nak berubah, kita nak berhijrah jadi lebih baik, pertamanya niat kena jaga. Pastikan niat kita tu kerana Allah dan Rasulnya. Bukan kerana manusia, bukan kerana manusia lain. Kita nak jadi baik, kita nak berubah jadi lebih baik dan sebagainya, bukan kerana nak dipuji oleh isteri kita kah, nak dipuji oleh suami kah, nak dipuji oleh orang kampung kah, nak dipuji macam-macam kah. Tapi kena jaga, sentiasa jaga hati kita, tuan-tuan, supaya perubahan kita, perubahan kita lebih baik, ya, kerana lillahi ta'ala, kerana Allah dan kerana ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, tuan-tuan, yang perlu kita jaga, bab niat. Sebab niat tu, hati kita tu yang perlu dijaga, supaya bila hati dijaga, insya-Allah akan memudahkan jalan untuk kita jadi berubah jadi lebih baik lagi. Keduanya, tuan-tuan, bila Nabi hijrah ke Madinah, Nabi hijrah ke Madinah daripada Nabi berangkat pada malam tersebut, tuan-tuan, bersama dengan Abu Bakar Siddiq, ditemani oleh sahabat Nabi yang namanya Abu Bakar Siddiq. Nabi, perjalanan Nabi, ya, ditemani Abu Bakar. Dan bila sampai di Madinah, tuan-tuan, sebelum Nabi tiba di betul-betul di Madinah, ya, Nabi sampai dulu di Quba. Quba pun masih namanya Quba kini tu, Quba. Dan perkara bila Nabi, ada riwayat menyebut Nabi tinggal 14 hari di Quba, tapi ada riwayat menyebut Nabi hanya tinggal 4 hari di Quba. Dan di Quba, tuan-tuan,
antara perkara yang Nabi buat adalah Nabi bina satu masjid yang namanya Masjid Quba, kan. Dan masa kini tu, cuma Masjid Quba kini tu masjid yang telah ditambah baik dan diperbesarkan. Masjid yang dibina zaman Nabi dengan para sahabat, ya, masjid yang dibuat daripada batang tama, tiangnya batang tama, atapnya pada pelepah tama, kurma dan sebagainya, kan. Tapi kini tu dah kacak Masjid Quba, kan, kalau kita nak besar Masjid Quba tersebut. Tapi ialah masjid yang pertama yang Nabi bina ketika Nabi hijrah, yang sehingga Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam Al-Quran, tuan-tuan, la masjidu ala ussisa ala taqwa. La masjidu ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang diasaskan, yang dibina atas dasar takwa, sejak pertama kalinya dibina, yang lebih berhak untuk kamu solat di dalamnya. Masjid yang pertama. Keduanya, tuan-tuan, Masjid Quba tu ada kelebihannya, kan, yang Rasulullah sebut. Bila kita Nabi pun bila berada di Madinah, tuan-tuan, Nabi sering kali pergi ke Masjid Quba. Nabi sering kali ke Masjid Quba, ya. Dan Nabi sebut juga, siapa yang dari rumahnya kemudian bila sampai di Masjid Quba, ya, solat 2 rakaat, pahalanya seumpama 1 umrah. Sebabnya kalau kita pergi haji atau pergi umrah, tuan-tuan, memang kita akan ziarah Madinah, dan bila ziarah Madinah akan ada pergerakan kita dibawa ke Masjid Quba. Jangan diuzurkan, kan, untuk kita ke Masjid Quba, ya. Kalau boleh berwuduk di hotel, di penginapan, kemudian solat 2 rakaat, sekurang-kurangnya solatlah 2 rakaat di Masjid Quba, ya, insya-Allah dapat pahala seperti pahala 1 umrah. Ataupun kalau batal pun wuduk ketika sampai di Masjid Quba, ya, ambillah di Masjid Quba dan solat 2 rakaat sekurang-kurangnya lah. Insya-Allah kita dapat pahala sebagaimana pahala 1 umrah. Besar ganjaran, kan, yang diberi kalau kita dapat menunaikan apa yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila dah di Quba, tuan-tuan, selepas di Quba, Nabi sampai di Madinah, ya, betul-betul Madinah, ya. Dan masjid kedua yang Nabi bina adalah Masjid An-Nabawi, Masjid Nabawi. Yang kini tu kalau kita naga, Masjid Nabawi pun dah mengalami proses pembesaran seban tahun, sejak daripada zaman dulu sampai kini tu, kan. Masjid Nabawi sentiasa ada penambahbaikan, sebab orang berkunjung tiba di Masjid Nabawi pernah putuskan. Dan asalnya Masjid Nabawi tu kecil aja, bukan kini tu sebesar kita nak dapat beratus ribu manusia dapat masuk, kan. Yang kecil aja Masjid Nabawi, ya. Kalau kita perasan je, tuan-tuan, kalau kita ziarah Masjid Nabawi, ya, masuk, kalau lelaki masuk daripada pintu Babu Salam, kita keluar daripada pintu Bakit. Kalau kita pasang di atasnya ada tertulis had Masjid Nabi, kan, sempadan Masjid Nabi asal. Kalau kita pasang kecil je sebenarnya, kan, dan Masjid Nabi tu bersebelahan dengan rumah Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Yang makam Nabi kini tu adalah rumahnya bersama Aisyah. Sebab, ya, Nabi keluar daripada rumah Aisyah, hanya tu dapat masuk ke Masjid An-Nabawi. Dan di antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi, ya, nama raudah, kan, Raudatun min Riyadil Jannah, yang kapit warna hijau muda, yang orang berbubut nak masuk. Memang Nabi sebutkan tempat yang ada keberkatan tersendiri, yang Nabi biasa berkumpul dengan para sahabat. Nabi menerima wahyu pun di sana, sebab yang Nabi menyebutnya ma baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dengan mimbar Nabi, ya, mimbar asal Nabi, ya, adalah di antara taman-taman syurga, yang orang berebut untuk masuk untuk solat sekurang-kurangnya. Kita dapat solat di sana dan kita berdoa di tempat yang ada tempat mujarab, untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 masjid, ya, tuan-tuan, yang Nabi bina bila Nabi sampai di Mekah, di Quba dan di Madinah, tuan-tuan. Apa
ibrah yang boleh kita ambil tuan-tuan, pengajaran yang boleh kita ambil. Selepas Nabi meninggalkan Mekah, Nabi meninggalkan Masjidil Haram, tiba di Quba dan di Madinah sendiri tuan-tuan, Nabi bina masjid. Masjid tu, bila kita nangga masjid tu, ia merupakan nadi orang Islam kan, nadi orang Islam, dan boleh kata kita madai hati kepada orang Islam, hati kepada orang Islam yang tempat orang Islam melakukan ibadah, tempat kita berkumpul, tempat kita bertemu, tempat kita menuntut ilmu, tempat kita mula program, tempat orang Islam bersuah muka dan sebagainya. So masjidlah tempatnya sebenarnya kan. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita pergi mana-mana tempat atau kita buat pindah satu-satu tempat tuan-tuan, cari masjid dulu kan. Cari masjid dulu. Kita buat beli rumah di kawasan kampung tersebut, perumahan tersebut, untuk kenal orang, untuk nak tahu siapa orang-orang di kampungnya, pergilah ke masjid atau ke suraunya. InsyaAllah kita akan mudah untuk kenal dengan orang. InsyaAllah kita akan jumpa orang yang baik-baik. Sebab masjid adalah puncanya kan. Orang hidup kita cari orang masjid, orang mati pun kita cari orang masjid. Kita nak mula kenduri kenara pun kita cari orang masjid, imam dan sebagainya. Kita nak mula tahlil pun cari imam dan sebagainya. So masjid sangat penting dalam kehidupan orang Islam. Sebab itu tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita boleh jauh daripada masjid. Memang perlu sentiasa untuk kita mendekatkan diri dengan masjid. Kan yang Allah sebut, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang layak memakmurkan masjid Allah siapa? Yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhirat, yang menunaikan salat, yang menunaikan zakat, yang tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ciri-ciri orang yang menghadirkan diri ke masjid. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kita pergi satu-satu tempat tuan-tuan, kita nak nangga macam ni rupa orang di sia, kita nangga masjidnya ataupun suraunya. Kan? Kita dapat ngagak, kita dapat imagine macam ni orang kampungnya. Kalau contoh, kalau kita pergi satu-satu tempat, kita pergi masjidnya, masjid dalam keadaan tidak terurus, banyak tak cicak, sik dah program, sik dah orang datang, ya barangkali tuan-tuan dapat menggambarkan keadaan orang di kampung tersebut. Kan? Tapi kalau masjidnya dalam keadaan yang bersih, orang mengimarahkannya, orang datang ke masjid, surau, datang program dan sebagainya, insya-Allah yang menggambarkan satu gambaran yang baik kepada kebaikan dan kemakmuran orang yang berada di sekeliling masjid tersebut. Dia dapat manfaat kan, dapat kita nangga keadaan orang di sekeliling tersebut. Sebab itu tuan-tuan, tugas memakmurkan masjid tu, tugas untuk mengimarahkan masjid, bukan tugas jawatan masjid saja kan. Dan alhamdulillah tahniah pada masjid tu lah, Masjid Darussalam. Nya panjang proses untuk menambah baik masjid tu, sehingga bermula daripada surau, papan dan sebagainya, kini tu jadi masjid. Dah dapat Jumaat, dah dalam keadaan sempurna kini tu. Cuma bagaimana pengisian kita lagi, yang alhamdulillah dah okey kan. Yang perlu sentiasa kita imarahkan, kita menyokong kan, jawatan masjid dan imam dan sebagainya dah mula program. Cuma bagaimana lagi masyarakat nak ngisi, nak ikut serta dalam keadaan tersebut tuan-tuan. Sebab dalam masyarakat kita macam-macam kan, macam-macam keadaan orang yang berada di sekelilingnya. Ni ada, kalau saya kira ada empat watak ahli kariah tu kan. Tamanya ahli kariah kita tu ada yang pergi masjid tapi untuk mulai ibadah fardu aja, tapi yang lain-lainnya saya masuk campur. Program kuliahnya semua dengar, program apa-apa programnya sih ada, cuma dia datang masjid untuk solat aja. Ada juga watak manusia yang tuan-tuan, dia pergi program aja. Ada program buat dia pergi, tapi saya solat berjemaahnya saya datang. Ada juga watak macam yang kita nanggana. Tapi ada juga manusia kita nangga wataknya, dia datang ke masjid sekali-sekala aja. Hanya muncul sekali-sekala aja. Terutama bila ada raya ke apakah. Tapi kita semua watak-watak yang tidak sempurna ya. Kita nak watak yang sempurna tuan-tuan. Orang yang hadir ke masjid tu,
wataknya nya mengimarahkan masjid dengan menggunakan kefarduan solat 5 waktu dan sebagainya, dan ikut serta dalam apa jua program dianjurkan oleh masjid, kan? Kuliahnya, dengan tadarusnya, dengan ceramahnya, dengan belajar Qurannya, yang ikut, kan? Yang bukan hadir di masjid untuk solat aja, lepas solatnya pulang, tapi apa-apa programnya nyokong, yang ikut serta. Yang kita nak sebenarnya, tuan-tuan, supaya masjid kita diimarahkan dengan sepenuhnya sebagaimana yang berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Yang boleh selagi benda yang tidak bersalahan dengan syariat, yang tidak bersalahan dengan tuntutan agama kita, maka buatlah di masjid. Benda-benda yang boleh mendatangkan manfaat kepada masyarakat kita. Sebab itu masjid kita semua yang perlu mengimarahkannya, yang perlu menyokong semua aktiviti di masjid. Jadi watak yang keempat, selain daripada kita menggunakan solat fardu di masjid, kita nyokong, kita ikut serta dalam program-program dianjurkan oleh masjid dan sebagainya. Dan bila Nabi dah buat masjid, tuan-tuan, antara benda yang Nabi buat juga, bila Nabi pindah ke Madinah tu, Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, kan? Wa Ansar tu orang asal Madinah, wa Muhajirin orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ya tuan-tuan, berlaku beberapa pertemuan, kan? Nabi dengan orang-orang Madinah, berlakunya perjanjian Aqabah dan sebagainya, yang Nabi meterai perjanjian dengan orang-orang orang-orang Madinah, yang selepasnya berlaku hijrah ke Madinah. Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Yang kita nangga bila Nabi persaudarakan Muhajirin dan Ansar, tuan-tuan, walaupun asalnya orang Muhajir dan Ansar tu saya dah kaitan di sudut hubungan kekeluargaan, bukan saudara mara, bukan adik-beradik, bukan ipaduai dan sebagainya. Tapi bila hijrah ke Madinah, tuan-tuan, Nabi ambil langkah untuk mempersaudarakan orang Muhajirin dan Ansar, sebab Nabi nak menguatkan tali persaudaraan di antara Muhajirin dan Ansar. Nabi nak mencairkan sifat asabiyah kepada masyarakat Arab ketika ya. Sebab kalau kita lihat zaman Nabi diutuskan adalah zaman yang penuh dengan sifat asabiyah manusia ketika ya, kan? Kaumnya berpuak-puak, nya bersuku-suku, nya bangga dengan dengan suku kaum yang pun aja, dan menidakkan orang lain dan sebagainya, yang akhirnya menyebabkan perkahlian, pergaduhan, peperangan di antara suku kaum dan puak dan sebagainya. Tapi bila datang Rasulullah, tuan-tuan, dan Islam yang dibawa oleh Nabi tu, Nabi persaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar, sehingga kan orang-orang Ansar sanggup beri apa aja, kan? Sanggup beri harta kepada orang Muhajirin. Orang Muhajirin kan nya hijrah sehelai sepinggang, sedang ngembak harta. Kita tu kita pindah, kita ngembak harta kita nak. Dak perabot, dak apa-apa, semua dimbak pindah ke Bintulu tu. Tapi orang Muhajirin nya hijrah kerana Allah dan Rasulnya, kita boleh madah selai sepinggang naknya hijrahnya yang kerana Allah dan Rasulnya. Tapi Nabi persaudarakan dengan Ansar, sehingga orang Ansar tu sanggup atas dasar persaudaraannya nak beri harta dan sebagainya. Sehingga tuan-tuan, Abdurrahman bin Auf, kan, yang terkenal dengan kekayaannya, tapi bila hijrah ke Madinah, tuan-tuan, Abdurrahman bin Auf tu nya singmbak kekayaannya, kan. Tapi bila tiba di Madinah, Nabi persaudarakan Abdurrahman bin Auf tu dengan seorang sahabat namanya Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sehingga ke Sa'ad Ar-Rabi' tu nya madah nya tu terkenal dengan orang yang banyak hartanya di kalangan orang Ansar. Nya madah mun Abdurrahman tu mau isteri, mau bini, nya sanggup menceraikan isterinya, dan sehingga habis iddah dan kahwin dengan Abdurrahman bin Auf. Nya banyak harta, nya pilih je, ambil je harta daripada Sa'ad bin Ar-Rabi' tu. Tapi Abdurrahman bin Auf mana apa? Nya simok semua ya. Nya simok wanita, nya simok harta Sa'ad bin Ar-Rabi' tu, tapi nya nanya sini pasal. Nya nanya sini pasal. Ya, bila ditunjukkan pasal
Maka disialah Abdul Rahman bin Auf yang terkenal sebagai seorang yang pandai berniaga, yang pandai berdagang, yang mulakan perniagaannya, yang akhirnya dia dapat kembali jadi orang yang berharta. Tanpa ada riba, tanpa ada unsur-unsur gharar dan sebagainya. Mampu ditunjukkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak madah bahawa tuan-tuan, persaudaraan Islam tu nya saya hadkan. Nya saya bukan mengira atas keturunan, bukan atas mengira bangsa, bukan mengira atas darjat, kekayaan dan sebagainya. Tapi bila kita sebut kita Islam, tuan-tuan, Islam ialah mempersaudarakan di antara orang Islam, kan? Al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang Islam tu di antara orang Islam lain seperti satu bangunan yang mengukuhkan di antara satu sama lain. Sebab itu tuan-tuan, sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan Islam tu yang perlu kita tonjolkan. Bila mana orang berada dalam keadaan kesusahan, orang yang berada dalam perlu pertolongan, yang memerlukan nasihat, yang memerlukan tenaga kita, maka bantulah sedaya mungkin, tuan-tuan. Mangkali kita sedia harta, kita boleh bantu di sudut lain, kan? Sudut nasihat, dari sudut tenaga, dari sudut masa untuk kita luangkan memberi manfaat kepada orang lain. Kan orang Islam tu, orang Islam yang baik adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Yang bukan hidup atas dirinya sendiri saja, tapi boleh memberi manfaat kepada orang lain, yang boleh menolong orang-orang yang yang berada dalam keadaan kesusahan. Dan Islam dan Allah sinangga pangkat darjat, kan? Memang sengaja Allah ciptakan kita untuk bersuku kaum. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Memang Allah sebutkan, wahai manusia, kami ciptakan kamu daripada lelaki perempuan, bersuku-suku, berpuak-puak, berkaum-kaum, lita'arafu, untuk berkenal-kenalan, untuk saling bertaaruf antara satu sama lain. Tapi Allah lihat, bukan Allah lihat suku kaum puak, kan? Bukan maknanya orang Arab lebih baik daripada orang Ajam. Bukan maknanya orang Melayu lebih baik daripada orang Bai. Bukan maknanya orang Cina lebih baik, orang Melayu lebih baik daripada orang Cina dan sebagainya. Kaum, ya, memang Allah ciptakan dengan pelbagai kaum, pelbagai bangsa, pelbagai bahasa, pelbagai budaya, supaya kita lita'arafu, untuk berkenalan. Termasuklah kepada bukan Islam, kan? Ada haknya masing-masing, tuan-tuan, yang perlu dipatuhi. Sebab ya, bila kita Nabi hijrah ke Madinah, ya, antara benda yang Nabi buat adalah perjanjian piagam Madinah. Nabi mula peraturan. Peraturan orang Islam dengan orang Islam, orang Islam dengan muka Islam, semua Nabi tu dicatat dalam piagam Madinah, ya, untuk membolehkan masyarakat hidup dalam keadaan sempurna, dalam keadaan baik, supaya tidak ada penindasan. Sebab itu manusia perlu pada undang-undang. Perlu undang-undang. Tambah lagi kita di Malaysia, kita Sarawak dalam keadaan yang berkaum yang banyak, pelbagai agama, pelbagai bangsa, tuan-tuan, yang perlu kita jaga sensitiviti masing-masing. Yang boleh kita nganut orang sukati, kan? Yang boleh kita menghargai orang yang walaupun berbeza bangsa, berbeza agama dan sebagainya, kan? Sebab itu perlu ada undang-undang. Nabi dah tunjukkan sebenarnya piagam Madinah, yang undang-undang yang Nabi buat untuk menjaga hubungan orang Islam dengan orang bukan Islam dan sebagainya, supaya saling menghormati di antara satu sama lain. Sama juga kita, kan, yang perlu kepada undang-undang tersebut. Yang kena itu, tuan-tuan, yang dunia tanpa sepadan, masing-masing ada handphone, masing-masing ada internet, orang ada WhatsApp, ada Twitter, ada macam-macam, kan? Yang kita nangga kadang takut, kita nangga komen-komen orang yang nganuk macam-macam, kan? Sedangkan benda dilarang oleh Islam, kan? Islam larang, kan? Islam larang untuk kita menyakiti orang. La tabaghadu wa la takhasadu wa la tadabaru. Jangan kamu saling membenci, jangan kamu asad dengki, jangan kamu saling berpaling, jangan memutuskan silaturahim. Tapi kan alam maya kita bimbang.
tanpa sepadan. Kita si anggap muka orang, si kenal orangnya, tapi orang boleh sumpah seranah dalam alam maya tu. Jari-jari jemarinya berjalan nak, mulutnya si jalan tapi jari jemarinya nekan naib dan sebagainya tuan-tuan. Yang pun bentuk satu bentuk yang si bagus kan, yang boleh mendatangkan dosa. Yang kita post macam-macam. Ataupun si naib pun orang post dalam grup WhatsApp, kita lagi ngepost tempat lain, sedangkan kita tahu kebenaran benda tersebut ataupun kesahihan perkara tersebut. Ada juga tuan-tuan, kadang benda yang benar tapi benda si patut disebar kan, keaiban orang. Benda yang benar, orang jiran sebelah rumah kita bercerai, dingkah orang dalam grup WhatsApp, lalu kita nyebar dengan niat kita nak memburukkan orang dan sebagainya kan. Kadang ada benda yang benar tapi tidak patut disebarkan, yang menyebabkan bukanya aib orang. Sebab itu hati-hati tuan-tuan, kena tapis dulu. Jangan mensedapnya nak, mensedap tangan kita nak nekan, nak share benda-benda yang tidak sepatutnya, yang tidak mendatangkan manfaat kepada orang, bahkan boleh mendatangkan dosa kepada kita. Ini benda yang kena hati-hati sebenarnya kan. Kita kena tutup banyak grup WhatsApp, grup sekolah rendah, sekolah menengah, grup sekampung, setaman, grup sebawang dan sebagainya. Ada grup pejabat, ada berapa grup yang sepalak, grup yang sama sepalak, macam-macam kan. So benda-benda yang kena hati-hati supaya tidak menjerumuskan kepada dosa yang kita sedar. Kita post benda macam-macam yang boleh mendatangkan dosa. Sedangkan Islam larang kan, asal dengki, benci membenci dan sebagainya yang boleh mendatangkan ketidakharmonian dalam masyarakat tuan-tuan. Yang persaudaraan yang perlu kita lihat tuan-tuan, sama ada kita berhubungan dengan orang Islam yang perlu kita jaga. Kalau jiran tuan-tuan, jiran ada hak-haknya kan. Jiran 40 buah rumah yang ada sekeliling kita, ada jiran kita yang perlu kita jaga. Pernah kan zaman Rasulullah, seorang wanita yang solat, yang puasa, tapi yang menyakiti jiran sebelah rumahnya, yang kata Nabi perempuan tersebut akan masuk neraka. Beratnya kan. Walaupun kita jaga hubungan kita dengan Allah, tapi hubungan dengan jiran, orang sebelah rumah kita tidak berlaku baik dengan jiran kita, menyebabkan kita dapat nempah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kehidupan yang sempurna adalah kita jaga hubungan kita dengan Allah, kita jaga hubungan kita dengan manusia, dan ketiganya kita jaga hubungan kita dengan alam. Dan alam pun sangat penting untuk kita jaga sebenarnya. Dan akhirnya tuan-tuan, sebagai kesimpulan untuk malam tu tuan-tuan, 3 benda yang saya sebut malam tu. Pertamanya bab niat. Hijrah tu bab niat kan, bermula dengan niat. Tiap-tiap kita nak berhijrah tu maka mesti bermula dengan niat dan keazaman kita, dan disusuli dengan tindakan kita untuk berubah jadi baik, lagi lebih baik. Kehidupan orang Islam tu sepatutnya berubah jadi lebih baik. Hari tu lebih baik daripada hari mari. Bulan tu lebih baik daripada bulannya. Tahun tu lebih baik daripada tahun lepas. Yang kita kena ukur diimpunkan. Kita cermin, kita pun hari-hari kita cermin, kita pun lihat sejauh mana kita telah berubah ke arah lebih baik lagi. Sebelum kita berhijrah ke satu tempat tuan-tuan yang kita pulang-pulang lagi. Kita lepas tu kita akan berhijrah ke alam barzah, ke alam kubur. Sebelum kita berhijrah ke alam kubur berhijrahlah kita di dunia tu untuk berubah ke arah lebih baik lagi. Allah tidak mengubah satu kaum, satu manusia, melainkan setidaknya pun dulu bertekad untuk berubah. Memang Allah berkuasa atas setiap sesuatu, tapi kita hendaklah berubah sedaya untuk berubah kita pun. Keduanya tuan-tuan, untuk berubah juga jadi baik, dekat dengan masjid. Kena dekat dengan masjid kan. Nak jumpa orang baik, insya-Allah di masjid. Sekedar kita jumpa orang masjid tu orang pemabuk-mabuk lah. Sekedar kita jumpa orang masjid tu orang yang kaki nombor ekor. Mungkin kita insya-Allah bila kita sentiasa menghadiri ke masjid, kita akan jumpa orang baik, kita akan pergi tempat yang baik, kita akan mula ibadah dengan baik dan sebagainya, kita dapat ilmu dan sebagainya. Dan nak berubah jadi baik juga tuan-tuan, bersaudara, cari kawan-kawan yang boleh berubah untuk jadi baik kan. Persaudaraan dengan orang kena jaga.
Hubungan jiran tetangga kena jaga supaya kita hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia pun baik. Kita umpama tuan-tuan, kadang kita berkawan dengan seorang yang baik tu, kita nak jadi baik sepertinya, kita pun dapat tempias kebaikannya kan. Kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, insya-Allah kita pun akan dapat tempias wanginya. Tapi bukan amadah juga, jangan berkawan dengan orang si bagus. Perlu juga kan kita berkawan, kita merapat diri dengan orang melakukan maksiat dosa, tapi bukan untuk ngikutnya, kita yang ubahnya. Kan kita berkawan dengan orang melakukan maksiat, orang yang masih dalam keadaan jahil dan sebagainya, kita yang berniat untuk ubahnya, bukan kita nak ngikutnya. Kan kita nak mengislahkan orang tersebut supaya dia lebih baik lagi. Hubungan kita dengan masyarakat untuk kita berubah jadi lebih baik lagi. Okey. Jadi saya ajak untuk tuan-tuan malam tu sedikit renungan kita bersama, mudahan masuk tahun baru hijrah tu kita akan jadi lebih baik sehinggalah kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Jangan masuk lubang yang sama kali kedua, lubang yang si bagus untuk kali kedua. Cari jalan yang lurus untuk kita dapat menempah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu saja, saya mohon maaf atas segala ketelanjuran, kekurangan terkasar bahasa yang menyinggung perasaan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.